So kita akan lihat satu lagi iaitu Sungai Yangtze di bahagian tengah China, bermakna ada dua sungai, Sungai Huanghe dan Sungai Yangtze, dan dia mengalir ke Laut Kuning. Huanghe ini sebenarnya bermaksud Sungai Kuning, iaitu menyimpan banyak lumpur kekuningan, dan lumpur-lumpur inilah yang subur untuk pertanian, terbaik tempat ini. Dan macam biasalah kalau kita belajar itu kan, iaitu di tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus, semua kat tepi sungai. Jadi kalau kita lihat tamadun Huanghe pun sama, iaitu sungai menjadi nadi utama. Pembentukan tamadun Huanghe dan masyarakat Cina pada awalnya telah membina pertempatan dan menjalankan aktiviti pertanian, penternakan binatang, selain mengumpul hasil hutan dan berburu di sepanjang Sungai Huanghe. Namun begitu, penduduk di kawasan ini turut menghadapi banjir disebabkan oleh limpahan air Sungai Huanghe yang menenggelamkan keseluruhan kampung. Hal ini ditambah pula dengan kedudukan geografi tamadun ini. Okey, tamadun ini dia terpencil sikit. Terpencil ni maknanya jauh daripada orang lain. Jadi menyebabkan penduduk awal tamadun ini hanya dapat hasilkan makanan sendiri dan tidak berdagang dengan orang lain. Betul, China besar. Okey, kalau kita lihat tamadun Mesopotamia, dia pernah berdagang dengan tamadun Indus, pernah berdagang dengan tamadun Mesir. Tamadun Indus pun sama. Tapi tiga-tiga tamadun ni tak pernah berdagang dengan Huanghe. Apa pasal Sebab Huanghe ni jauh ke China sana. Dah lah China tu besar. Nampak ni. Negara China ni memang besar. Nampak macam kecil. Tapi kalau kita tengok, Masya Allah, besar gila lah. Dan negara China, untuk zaman sekarang mencatat rekod yang paling hebat, iaitu penduduk dia ada 1.1 bilion. Kamu tahu bilion tu berapa? 1,000 juta. 1,000 juta, ribu juta, bukan juta lagi dah. Bukan juta, bukan puluh juta, bukan ratus Semacam separuh juta. daripada bumi. Tapi dia 1,000 juta. Ya, 1,000 juta. Kalau Rusia tu, Nur Arya tanya, Ariana tanya, Rusia berapa? Kalau Rusia tu negara je besar. Tapi penduduk dia tak ramai. Penduduk dia hanya lebih kurang 200 juta je. Itu pun di kawasan-kawasan kelompok yang tertentu di kawasan bandar. Kawasan tengah-tengah Rusia tu kosong. Memang kosong, bukit bukau dan padang je. Malaysia ada berapa? Malaysia cuma ada 35 juta. Malaysia penduduk dia 35 juta. Sikit je. Sikit je, tak banyak pun. Tapi tak banyak-banyak pun nak buat apa kan? Indonesia ada berapa? Indonesia ada lebih kurang kalau Indonesia ada 300 juta. Memang ramai sebab negara dia besar dan penduduk pun ramai. Ya, betul Rasha Tasnim, betul tu. Jauh beza. So kita lihat di sini. Tamadun Huanghe sebenarnya telah bermula kira-kira 4,000 sebelum Masihi dan terdapat tiga kerajaan, iaitu kerajaan awal iaitu kerajaan Jia, kemudian Shang dan juga kerajaan Zhou. Ingat tu. Jia, Shang dan juga Zhou. Dan perkembangan pertempatan ini telah melahirkan beberapa buah bandar. So Huanghe ada bandar juga Huanghe ada bandar juga, iaitu Bandar Anyang. Bukan Anyang Haseo, bukan. Itu Anyang Haseo tu Korea. Ini Anyang. Anyang ni sejenis bandar di China. Dan bandar ini merupakan pusat kerajaan dinasti Shang. Dan semasa dinasti Zhou tu, tamadun ini sampai ke selatan Sungai Yangtze. So apa aktiviti utama tamadun ini? Apa dia orang buat? Ingat pertanian. Pertanian, kemudian dia orang buat tembikar, diorang membina kapal, menghasilkan varnish, sutera, sulaman dan juga ukiran. Orang-orang Cina ni memang ramai dan diorang pandai dalam pertanian dan juga membuat kain sutera dan sulaman dan pelbagai. Dan ini, kalau kita lihat di sini, kemajuan aktiviti pertanian dan tamadun inilah membawa kepada penghasilan ciptaan daripada kayu dan logam yang digunakan sebagai peralatan pertanian. Kalau kamu nak tahu kamu pernah tengok cangkul tak? Cangkul,
sabit. Pernah tengok kan? Cangkul tu, sabit tu, itu ciptaan orang-orang dari tamadun Huang He. Maknanya daripada tamadun Huang He dulu dah cipta dah. Bukan Irfan. Lebih kurang dalam 35 juta lah. 35 juta. Okey, inilah dia Sungai Huang He. Nampak tak dia punya warna? Macam air jagung dah. Kan? Ini kalau bulan puasa tengok air jagung memang haus. Sedap. Jadi warna dia macam sungai, macam air jagung dah. Sebaik kita belajar hari ni. Itulah pasal kan. Jadi kalau kita lihat Kalau tak, macam warna air tebu. Pula warna air tebu pun bolehlah Mas Zafran bolehlah. Okey, jadi pembentukan tamadun awal dunia, okey kita lihat tamadun awal dunia banyak yang bermula di kawasan lembangan sungai. Daripada lembangan sungai, tepi-tepi sungai tu dia menjadi bandar. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kegiatan ekonomi berasaskan hasil pertanian berkembang dalam bidang lain. Jadi bermakna kita katakan bahawa apa tahu? Empat-empat tamadun tu memang bermula di tepi-tepi sungai. Okey. Baik. So kita lihat di sini perbandingan sumbangan tamadun awal. Okey. Ingat yang ini topik dia agak luas sikit. So kamu kena tengok betul-betul. Tak faham tanya Baik. Sebenarnya kalau kita lihat semua tamadun-tamadun awal ini dia ada sumbangan-sumbangan dia. Kita nak tengok sumbangan dia iaitu kita lihat dari sudut sumbangan-sumbangan dari beberapa sudut. Contohnya daripada aspek pemerintahan dan pentadbiran. Okey, kalau kita lihat di sini kita lihat tamadun Mesopotamia dengan tamadun Mesir Purba dulu. Tamadun Mesopotamia, okey, untuk pemerintahan dia ada negara kota dan negara kota tu adalah diperintah oleh raja dan mereka banyak. Kita belajar hari tu kan, ada Ur, ada Akash, ada Babylon, kemudian ada Sumeria. So negara-negara kota itu diperintah oleh raja-raja yang masing-masing. Tapi bila diserang, mereka akan bersatu dan mereka akan membentuk empire. Nampak tak? Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu nampak. Daripada zaman dulu dah buat macam tu Dan dari kalau kita lihat di sini undang-undang. Okey, di sinilah lahirnya undang-undang dikenali sebagai Kod Hammurabi. Banyak ni. Kod Hammurabi ni banyak. Perbandingan sumbangan tamadun awalnya. Okey, sekejap kita tengok balik. Ada tak dia punya huraian dia? Sekejap cikgu tengok. Sebab sebenarnya ada ni. Kita pergi kepada huraian teruslah. Kita pergi kepada huraian terus sebab tadi ni yang ini semua adalah dia punya kita kata sebagai dia punya ringkasan. Kita nak pergi kepada huraian. Boleh kita pergi pada huraian. Dan yang ringkasan ini kamu boleh jadikan dia sebagai satu panduan. Huraian dia kita nak cerita tentang huraian bagi sumbangan-sumbangan mereka Kita lihat di sini. Inilah dia. Tamadun Mesopotamia dari sudut pemerintahan dan pentadbiran terkenal kerana mempunyai kerajaan yang kukuh di bawah pemerintah yang bernama Hammurabi. Ingat nama Hammurabi ni sebab Hammurabi inilah yang telah membina bangunan, memperbaiki sistem pungutan cukai serta meningkatkan kegiatan perdagangan dan ini membawa kepada kemakmuran kepada Empire Babylon. Satu soalan cikgu nak bagi. Apa itu yang dikatakan kemakmuran? Siapa boleh jawab? Cikgu rasa cikgu dah bagi tahu dah jawapan dia. Tapi cikgu nak tengok. Kamu ingat ke tidak? Macam aman. Maksudnya macam kebebasan gitu. Nope. Lain? Rakyat aman damai. Nope. Kemajuan. Kemajuan? Nope. Apa maksud keharmonian? Kedamaian? No. Keharmonian? No. harmoni. Harmoni? No. Kesejahteraan. Maju? No. Sejahtera? No. Dato. Okey. Baik. Di sini cikgu beri jawapan. Kemakmuran. Okey. Kemakmuran sebenarnya adalah kekayaan. Ingat tu.
Kalau makmur maknanya kaya. So aman dan makmur. Kita biasa dengar kan? Aman dan makmur. Ya, aman dan makmur maksudnya aman dan kaya. Aman dan kaya. Jadi kamu kena ingat ya. Betul, memang ramai yang kata tak terfikir. Tapi kalau kamu tengok dalam kamus dewan, kamus dewan bahasa Melayu kepada bahasa Melayu, kalau kamu tengok kamus dewan tu, memang makmur itu maksudnya ialah kaya atau mewah. So kemakmuran maknanya kekayaan atau kemewahan. Sekarang kamu dah tahu kan? Sekarang dah tahu. Kita ni kadang-kadang cakap aja tapi tak tahu maksudnya. So sekarang cikgu bagi tahu. So bermakna kemakmuran kepada Empire Babylon maksudnya apa? Kekayaan kepada Empire Babylon. Jadi Hammurabi ni paling penting ya. Hammurabi terkenal kerana dia perkenalkan undang-undang dikenali sebagai Kod Undang-Undang Hammurabi. Yang mengandungi 282 perkara yang merangkumi hal perdagangan, kecurian, denda dan hukuman. Dan kod undang-undang ini dipahat pada batu. Inilah contoh dia. Nampak tak batu ni? Dan ada gambar raja ni. Ini gambar raja, Raja Hammurabi dan pembesar-pembesar. Dan di bawah ini tertulis undang-undang, pelbagai jenis undang-undang. Nampak? Ini tulisan berbentuk, dia ada bacaan dia tentang undang-undang. Nampak tak? Zaman tamadun Mesopotamia ada undang-undang kau. Kod undang-undang Hammurabi. Memanglah kecil. Tapi sebenarnya dia punya batu tu besar. Batu tu besar. Tapi akan dibaca. Dia orang je lah yang boleh baca. Kita tak boleh baca. Kan? Dia ada kod khas dia kat situ. Huruf-huruf yang khas. Okay. Bermakna di sini Mesopotamia bagus sebab apa? Dia banyak undang-undang. Bahasa apa tu? Dikatakan sebagai bahasa yang ini bukan bahasa, ni tulisan. Dikatakan ini adalah tulisan cuneiform. Ingat Mesopotamia tulisan dia ialah cuneiform. Cuneiform berbentuk paku-paku tu. Kalau kamu tengok kan tulisan dia kan macam bentuk paku kan. Tulisan cuneiform. Dan juga bahasa dia adalah bahasa, kalau tak salah bahasa Mesopotamia lah. Bahasa Mesopotamia. Tulisan cuneiform. Baik, kemudian kita lihat tamadun Mesir Purba. Jadi sumbangan dia apa? Okey, tamadun Mesir Purba, jangan lupa Raja Mesir Purba dikenali sebagai Firaun. Dan Firaun ni peranan dia, fungsi dia membentuk kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Nampak tak? Stabil dan kemakmuran, iaitu kekayaan ekonomi. Raja memegang peranan dalam memberi kekayaan ekonomi kepada negara itu. So, Firaun buat apa? Dia galakkan kegiatan perdagangan, gunakan jalan sungai. Kemudian apabila pedagang menghadapi ancaman serangan penjahat, Raja Mesir ini telah bertindak menghantar tentera bagi melindungi pedagang. Siapa kata Firaun jahat? Siapa kata Firaun jahat? Firaun baik. Nampak tak? Firaun baik kat sini. Sampai dia melindungi pedagang lagi. Hantar tentera Tapi lagi. macam jahat juga. Tak ada. Kena sembah Kan? duit. Tapi mungkin kesilapan dia adalah apabila ada Firaun yang meminta untuk dirinya disembah. Itu yang jadi satu masalah. Itu jadi satu masalah. Tetapi dia punya... Ini bab 5. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka sanggup melindungi pedagang, maknanya Firaun baik. Tak pernah lagi kita tengok kebanyakan manusia memang macam tu. Tak pernah lagi kita tengok orang kan, kamu cita-cita nak jadi apa? Saya cita-cita nak jadi penjahat cikgu. Ada macam tu? Tak ada kan? Tak ada orang yang nak jadi penjahat, tak ada. Tapi yang jahat tu ialah apa? Perbuatannya. Orangnya tak jahat, tapi perbuatannya yang jahat. Dan perbuatan tu salah. Salah. Itu sebenarnya yang menjadikan dia ni jahat. Okey. Baik. Seterusnya, kita lihat tamadun Indus. Tamadun Indus, sumbangan daripada segi pemerintahan. Okey, pemerintahannya diterajui oleh golongan pendeta. Golongan pendeta ni golongan agama golongan agama, pendeta Jadi
kajian yang dijalankan oleh arkeologi menunjukkan tidak terdapat bukti kewujudan pemerintahan beraja di lembah Sungai Indus. Maknanya lembah Sungai Indus tak ada bukti pun wujudnya adanya raja. Oleh itu, golongan pendeta lah mempunyai pengaruh dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. So ingat di sini kalau kita katakan Mesopotamia, ingat raja dia. Ada Raja Hammurabi. Kalau Mesir Purba, Firaun, raja dia. Kalau tamadun Indus, tak ada raja. Indus ada golongan pendeta sahaja. Huang He, okey kita lihat. Huang He ada raja. Di mana raja adalah pemerintah yang membawa mandat daripada syurga. Maksud mandat, maksudnya apa? Membawa tanggungjawab, membawa amanah daripada syurga. Maknanya dia orang percaya bahawa apa tahu? Raja tu datang daripada syurga. Pelik juga kan? Kalau raja dah datang daripada syurga, kenapa nak turun ke bumi? Baik lepak syurga, betul tak? Okey, tak apalah. Okey. Jadi kita lihat di sini sistem pemerintahannya berasaskan kepada dinasti. Kalau dinasti ni maksudnya apa tahu? Dia pemerintahan secara apa? Berkeluarga. Kita belajar tadi kan, dinasti Jia. Dinasti Jia tu maknanya apa? Keturunan Jia je. Bila habis dinasti Jia, keturunan Jia tu digantikan pula oleh keluarga-keluarga Shang. So dinasti Shang aja, keluarga-keluarga Shang saja. Datuk dia, ayah dia, cucu dia, cicit dia, semua daripada Shang. Habis Shang, okey, keluarga Zhou pula. So itu dipanggil dinasti Zhou. Keluarga Zhou aja, Zhou yang memerintah. Jadi itu dipanggil dinasti. Dipanggil dinasti. So, dalam kepercayaan masyarakat Cina, mereka perlu mendapatkan kebenaran daripada Tuhan untuk memerintah. Bagaimana mereka mendapatkan kebenaran daripada Tuhan untuk memerintah? Mereka ada cara dia lah. Kita tak boleh bayangkan takkanlah kita kata nak tanya pada Tuhan, Tuhan, saya nak jadi pengawas sekolah boleh? Tak jawab pun takkan nak tanya macam tu kan. Dah tentulah berdoa jelah kan. Jadi untuk tamadun Cina dia ada cara dia, tamadun Huang He dia ada cara dia. Jangan korang nak bayangkan pula kan kebenaran daripada Tuhan untuk memerintah kan, minta izin semua kan. Tak ada. Okey. Baik, itu tamadun Huang He. Baik, itu dari sudut pemerintahan. Dari sudut kegiatan ekonomi macam mana pula? Kita tengok di sini Tamadun Mesopotamia, kegiatan ekonomi atau pengkhususan pekerjaan berlaku apabila wujudnya lebihan hasil pertanian. Maknanya bila hasil pertanian, contohnya gandum terlalu banyak, barley dah terlalu banyak, binatang ternakan pun dah terlalu banyak, maka wujudnya pengkhususan. Dan masyarakat yang sebelum ini bekerja sebagai petani. Dulu petani telah bertukar pekerjaan menjadi peniaga, menjadi pedagang dan menjadi artisan. Macam sekarang kan, kalau kita lihat sekarang kan, ramai oleh kerana COVID-19, ramai yang telah bertukar pekerjaan. Dulu bekerja di office, sekarang ni bertukar kerja menjadi pilot. Ada pilot makanan, food panda. Pilot makanan, food panda. Kemudian ada juga jadi pilot orang iaitu Grab car. Semua telah bertukar pekerjaan. Maknanya zaman dulu pun dah bertukar pekerjaan tau. Daripada zaman dulu lagi dah bertukar pekerjaan. It's okay asalkan pekerjaan itu halal. Membawa rezeki yang halal. So kita lihat di sini aktiviti perdagangan telah meluas sehingga ke kawasan lembah Indus. Punyalah besar sampai lembah Indus, sampai ke tamadun Indus. Terdapat pengusaha tekstil. Tekstil ni maksudnya kain. Maknanya terdapat orang-orang yang buat kain, ada orang yang buat tembikar, ada orang yang buat alat keperluan harian. Kemudian bila bertambah penduduk, ada permintaan. Sebab apa? Permintaan tukang rumah bagi pembinaan rumah. Allah, nampak tak? Banyak pekerjaan. Apabila lebihan makanan banyak, maka wujudlah banyak pekerjaan. Bagus tamadun Mesopotamia ni. Maju. Jadi kita lihat pula
tamadun Mesir Purba macam mana? Dari sudut ekonomi, tamadun Mesir Purba ni, okey, kalau kita lihat dia orang banyak buat kerja dalam bidang penenunan. Penenunan ni maksudnya apa? Membuat kain, menenun kain. Dan membuat barang-barang tembikar dan peralatan harian. Malah mereka dah ekspor lah. Ekspor ni apa? Hantar barang-barang mereka keluar negara kau. Apa barang yang diorang hantar keluar negara? Iaitu tekstil, iaitu kain dan juga kertas. Rupa-rupanya, okey, tamadun Mesir Purba antara manusia terawal yang mencipta kertas daripada pokok papyrus. Cikgu rasa daripada pokok papyrus itulah yang orang putih ambil namanya sebagai paper. Betul tak? Setuju tak? Pokok papyrus, kertas pokok papyrus. Sebab papyrus, so ejaan P-A-P-Y-R-U-S. So dia ambil P-A-P-Y-R jadi paper. Baik jadi pepi je. Suka hati kau je. Biarlah dia orang nak buat paper. Yang kau nak buat macam tu kenapa? Biarlah dia orang kan. Kan kau yang situ. Okey, baik. Betul. Betul Ariana. Dia orang ekspor guna jalan laut. Betul. Kemudian dia orang juga ada buat perlombongan emas. Sebab itu, okey, Firaun bila dia orang mati, dia orang tanam dalam piramid kan banyak emas kau. Dia punya tongkat emas, dia punya barang-barang pun emas. Nasib baik bukan gigi-gigi emas. Yang lain semua emas. Baik bukan badan emas. Ya, badan emas tu bukan orang, tu patung. Okey, baik. Jadi Sungai Nil yang lebar dan dalam membolehkan kapal-kapal berdagang menyusurinya dan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan yang terkenal seperti Thebes, Memphis dan juga Elephantine. Kita lihat di sini, inilah dia contoh. Inilah dia contoh laluan perdagangan Mesir Purba. Sampai ke atas ya. Spender mas amboi Adam. Sensitif tau sebut-sebut spender ni. Spender pun mak ayah beli lagi nak cakap tak baik Adam. Okey, baik. Seterusnya. Kita lihat tamadun Indus. Alah Zik, sudahlah engkau dengan nani-nani engkau. Sudahlah Zik, tak habis nani-nani. Okey, baik. Kita lihat tamadun Indus. Okey, tamadun Indus pula, dia itu di India. Pelbagai kegiatan ekonomi dijalankan. Okey, seperti perdagangan, pertanian, pertukangan dan pembuatan. Aktiviti perdagangan ni turut dijalankan dengan pedagang dari Mesopotamia. Tamadun Indus tu rupa-rupanya dia berdagang dengan Mesopotamia tau. Dan antara apa yang dia dagangkan? Dia orang dagangkan emas, gading gajah. Kamu tahu gading gajah kan? Yang gading gajah macam tu. Itu pun dia orang dagangkan, dia orang jual. Kemudian manik dan juga hasil pertanian. Okey. Jadi petani pula menjalankan aktiviti bercucuk tanam, terutamanya tanaman makanan seperti barley dan juga kacang. Selain itu penduduk juga menjadi artisan. Okey, kalau orang tanya artisan tu apa? Artisan tu adalah orang-orang yang dikatakan sebagai tukang. Tukang kayu, tukang besi, tukang kita kata tukang batu. Tukang-tukang tu sebenarnya maksudnya apa? Tukang-tukang tu ialah artisan. Tukang-tukang tu ialah artisan. Ingat tu. Jadi ya, berjangkit pula naninya. Sudah kan? Jangan sebut nani banyak-banyak. Kita takut nanti ada mak-mak kita ni rupa-rupanya mak dia nama dia Nani. Tak pasal-pasal kena marah. Apa pasal sebut nama mak? Jangan. So jangan sebut ya. Okey, kita lihat di sini. Kak Nani. Okey. Okey, baik. Kita lihat tamadun Huang He. Okey, dari aspek ekonomi, tamadun Huang He memang banyak bagi sumbangan. Okey, masyarakat dalam tamadun ini amat prihatin dalam pembangunan pertanian. Terusan-terusan dibina untuk mengairi kawasan pertanian. Kemudian pembangunan dalam pertanian juga mencapai kemajuan dalam teknologi pembajakan. Kamu tahu pembajakan tak?
Kamu tahu tak Tak pandang pembajakan? betul. Tahu. Sebenarnya Tan, pembajakan tu apa tahu? Iaitu kalau kamu nak bercucuk tanam, kamu tak boleh simply korek, kemudian letak benih, kemudian kambus. Tak boleh. Sebenarnya kamu kena bajak dulu. Maknanya kena gemburkan tanah tu dulu. Maknanya kena gaulkan tanah tu dulu. Bagi dia naik apa semua. Dan dah bajak, kemudian barulah ditanam. Pokok di atasnya, di dalam tu. Itu dikatakan teknik pembajakan. Pembajakan. Itu siapa cipta? Itu tamadun Huang He. Ya. Kena gembur tanah dulu, kemudian buat dalam bentuk yang membukit macam tu, baru tanam ke atas dia. Itu baru teknik pertanian yang betul. Siapa yang mulakan? Tamadun Huang He. Beribu tahun dulu. Hebat diorang. Dan mereka telah mencipta, nampak sini, penciptaan cangkul dan sabit. Maknanya tamadun Huang He dah mula pakai cangkul, dah mula pakai sabit. Dan mereka juga menggunakan batas untuk tujuan penanaman. Batas ni apa? Iaitu tanah-tanah yang ditinggikan. Kamu takkan tanam, kalau cara tanaman yang betul ni cikgu nak bagi tahu. Kalau kamu korek tanah, kemudian tanam pokok, kemudian kamu balik, tanah tu sebenarnya tak bagus lagi. Cara yang paling bagus ialah kamu kena gemburkan dulu. Bajak dulu, gemburkan tanah, kemudian kamu akan bina bukit-bukit. Bukit-bukit tanah tu, bukit-bukit tanah itu dipanggil batas. Okey, bila batas itu dah ada bukit itu, baru tanam pokok di atas dia. Itu dipanggil batas. Kalau orang tanya, cikgu, kenapa ya kalau kita nak tanam pokok mesti kena buat batas macam tu? Sebab bila hujan turun, dia tidak akan bertakung di bawah pokok. Air takkan bertakung di bawah pokok, tapi air mengalir ke bawah. So pokok akan subur. Tapi kalau pokok tu dia tak buat batas macam tu, kalau dia buat kat tanam kat flat, dekat tanah yang flat yang rata, bila hujan turun, air itu akan berkumpul kat situ dan akan menyebabkan pokok itu mati. Semua pokok, mostly semua pokok kena ada batas. Kena ada batas untuk bercucuk tanam di atasnya. Yes. Nampak tak? Ini teknik siapa buat? Tamadun Huang He buat dulu. Tamadun Huang He buat dulu. Hebat tamadun Huang He ni dulu kita lihat di sini. Bermakna di sini kalau kita lihat, sumbangan daripada segi kegiatan ekonomi, Mesopotamia dia ada banyak perdagangan, dan juga tekstil. Kemudian kalau Mesir Purba juga perdagangan dan pelombongan emas. Kemudian tamadun Indus juga ada perdagangan dan bercucuk tanam. Dan tamadun Huang He juga mementingkan, tamadun Huang He je yang mementingkan pertanian dan bercucuk tanam. Ingat tu perbezaan-perbezaan perbezaan-perbezaan tamadun-tamadun itu. Baik. Kita lihat di sini. Dari sudut teknologi pula. Kamu nak tahu empat-empat tamadun ni dah ada teknologi. Iaitu kalau kita lihat tamadun Mesopotamia di sini, sumbangan tertinggi masyarakat Sumer dalam tamadun Mesopotamia iaitu apa tahu? Mereka telah mencipta tulisan. Ingat ni, iaitu mencipta tulisan apa? Nampak tak kat bawah tu? Tulisan cuneiform. Tadi ada cikgu disebut cuneiform kan? Itulah dia tulisan cuneiform. Halo, fokus. Fokus kat sini, jangan borak-borak, fokus. Nanti korang lupa. Ini fakta-fakta penting ni. Baik. Kita lihat di sini tulisan tamadun Mesopotamia ialah tulisan cuneiform. Kemudian mereka juga mencipta roda. Roda dicipta oleh tamadun Mesopotamia. Dah lama dah mencipta roda ni. Kemudian dah ada bidang perubatan, dah ada astronomi, kemudian juga ada matematik. Dah ada dah semua ni. Tamadun Mesopotamia yang 4,000 tahun sebelum Masihi itu dah ada dah.
Dan tamadun ini menggunakan sistem nombor berasaskan 60. Maknanya apa? Contohnya apa tahu? Mereka bahagikan masa kepada 60 minit. Maknanya 60 minit tu 1 jam lah. Kemudian mereka juga bahagikan bulatan kepada 360 darjah. Oh, maknanya okey 60 minit. Kita kata kan 60 saat bersamaan 1 minit. 60 minit bersamaan 1 jam. So sistem 60 ni tamadun Mesopotamia yang mulakan. Oh, kita baru tahu. Dia dah mulakan 60 minit. Itu tamadun Mesopotamia. Dan mereka juga telah, kita ada belajar satu bulatan ialah 360 darjah. 360 darjah ya. Selain itu, mereka mencipta formula bagi mengira pelbagai bentuk geometri. Mereka kira formula untuk buat bulatan, untuk buat segitiga. Dan ahli-ahli astronomi Mesopotamia mencerap pergerakan bulan, planet dan bintang. Mencerap ni maksudnya apa tahu? Observe. Mereka tengok pergerakan bulan, bintang semua kan. Mereka observe, mereka catatkan. Itu ahli astronomi bila? Mesopotamia. Dan ada yang bertanya, cikgu tulisan kuniform tu apa? Tulisan kuniform tu tulisan lah. Tapi tulisan dia macam ni. Dia berbentuk seperti, dia ada bentuk-bentuk simbol dia dan bentuk-bentuk pepaku. Bentuk-bentuk pepaku yang hujung tu, inilah yang dikatakan sebagai tulisan kuniform. Tulisan kuniform ya, tulisan yang berasal dari tamadun Mesopotamia. Ingat tu. Banyak kelebihan tamadun Mesopotamia ni. Baik. Mesir Purba tak ada cikgu? Ada. Mesir Purba juga banyak melakukan ciptaan sains dan teknologinya, iaitu mereka ni memang hebat dalam bidang ada astronomi, kemudian matematik, perubatan, bahasa dan seni bina. Seni bina yang unik sikit masyarakat zaman ini merupakan antara masyarakat yang terawal menulis dan menyimpan rekod bagi sesuatu peristiwa. Maknanya mereka dah simpan rekod untuk sejarah. Maknanya Mesir Purba dah tulis pasal sejarah. Sejarah kan sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Maknanya diorang dah rekodkan dah. Zaman Mesir Purba. Tetapi masalahnya kita susah nak baca sebab apa? Bentuk tulisan dia iaitu dikenali sebagai hieroglif. Okey. Jadi hieroglif. Belum lagi sebab tamadun-tamadun ini adalah berlaku sebelum Masihi. Sebelum Masihi maknanya sebelum kelahiran Nabi Isa. Okey, itu maksudnya Zik. Sebelum kelahiran Nabi Isa. Yes. So orang Mesir Purba menghasilkan kertas yang dikenali sebagai papyrus. Papyrus. Nampak tak cikgu sebut? Apa kaitan papyrus dengan paper? Lebih kurang je. Nampak? Papyrus. Jadi mereka juga mencipta dakwat hitam. Yes, orang Mesir Purba juga menghasilkan kertas. Dan tulisan-tulisan di atas papyrus itu adalah menulis teks agama dan dokumen-dokumen penting. Okey dia. Cikgu, apa itu hieroglif? Hieroglif ialah tulisan, ni dia. Tulisan hieroglif oleh masyarakat Mesir Purba. Ingat setiap tamadun ada tulisannya yang berbeza-beza. Tamadun Mesopotamia tulisan kuniform. Tamadun Mesir Purba tulisan dia hieroglif. Dia jenis tulisan. Samalah macam kita sekarang. Cuba perasan. Cuba tengok kalau tulisan yang kita guna sekarang ni, yang kita buat baca ni, ini tulisan Rumi. Kalau orang Arab dia tulis kan, macam kita orang Melayu tulis tulisan Arab kan, itu tulisan Jawi. Kemudian orang Cina, dia ada tulisan-tulisan, tulisan Cina kan, itu tulisan Cina. Kemudian bahasa Tamil pun ada tulisan kan, tulisan Tamil tu kan, tulisan India tu kan, pun ada jenis tulisan dia. Itu jenis tulisan samalah macam ni. Mesopotamia tulisan kuniform. Okey, kemudian Mesir Purba tulisan hieroglif. Ingat tu.
So dia adalah jenis tulisan. Kemudian kita lihat tamadun Indus. Tamadun Indus ada kebolehan mengukur sukatan panjang dan masa dengan tepat. Wow. Boleh ukur panjang tu dengan tepat. Memang diorang pandai mengukur tau. Jadi mereka merupakan masyarakat terawal yang mencipta sistem menyukat berat dan sukatan. Batu bata yang diorang bina ni mengikut ukuran saiz yang tepat. Macam mana diorang buat batu-batu tu saiz dia sharp, ngam-ngam. Kemudian sama je. Diorang seolah-olah macam ada alat ukuran pula. Berat pun sama. Hebat diorang ni. Macam mana diorang buat dalam keadaan teknologi yang tak maju seperti kita? Kita ni lain lah kan. Kita dah ada macam-macam kemajuan. Tapi zaman dulu tak ada kemajuan. Mereka boleh buat ukuran dengan tepat. Memang hebatlah. Jadi kebolehan lain yang dimiliki oleh masyarakat ini ialah mereka telah mencipta tembaga, gangsa dan juga timah. Kemuncak pencapaian tamadun ini dapat dilihat melalui bila mereka membina bandar terancang iaitu Mohenjo-daro. Yang begitu sistematik. Tahu sistematik itu maksudnya apa? Iaitu Bandar Mohenjo-daro. Kita ada tengok hari tu ya. Bandar Mohenjo-daro, dia ada saluran air, kemudian saluran kumbahan, ada kolam mandi, kemudian ada rumah-rumah yang tersusun, jalan raya yang lurus dan bersimpang. Maknanya apa? Well planned. Sangat-sangat tersusun rumah-rumah yang ada di Mohenjo-daro. Baik. Mariam tanya, Dr. Albert Einstein tu hidup zaman bila? Baik, Einstein tu sebenarnya masih lagi hidup dalam zaman kita. Tetapi dia meninggal lebih kurang tahun-tahun 50-an 60-an. Jadi dia Einstein tu bukan zaman ni ya. Einstein tu tahun 1900. Kiranya tak sampai 100 tahun yang lalu lah. 100 tahun yang lalu. Baik. Kemudian kita lihat melampau sungguh otak dia orang besar rumah. Otak manusia sama je lah. Sama je. Baik. Kalau kita lihat tamadun Huanghe pula. Tamadun Huanghe memang mencipta tulisan daripada lukisan. Wow. Macam mana dia orang cipta tulisan daripada lukisan mereka mencipta banyak alat pertanian seperti apa daripada kayu, daripada besi dan mereka menghasilkan alat pertanian. Banyak membantu petani dalam kegiatan pertanian. Khususnya mereka menanam padi. Kena ingat kebanyakan tamadun-tamadun ini, tamadun Huanghe memang tanam padi. Tapi kalau tamadun Indus, tamadun Mesir Purba, tamadun Mesopotamia, mereka tak makan nasi, tapi mereka makan gandum. Gandum tu buat apa? Dia orang buat makan roti. Nampak tak? Jadi itu perbezaan dia. Tamadun Huanghe dia makan nasi. Jadi kita lihat di sini masyarakat tamadun ini juga terlibat dalam penciptaan. Mereka lah mencipta benang sutera, mata wang shilling dan mencipta kompas magnetik. Tahu kompas magnetik? Zaman tamadun Huanghe, diorang dah buat kompas tau. Kompas magnetik. Diorang tahu arah utara, selatan, timur, barat. Dah tahu dah. Advance betul diorang ni. Advance betul. Dan kita lihat inilah dia. Perkembangan tamadun ataupun kita kata karakter tulisan Cina. Simbol-simbol purba ya. Kalau kita lihat dia ada simbol-simbol begini. Ada water, kemudian field, heaven dan juga to pray. Tapi lama-lama diringkaskan jadi bentuk dia seperti ini, seperti ini, ini. Ini yang moden lah, tulisan-tulisan Cina yang moden. Nampak tak?
Dia ambil daripada tulisan yang lama dulu. Dan memang tulisan Cina ni payah sikit sebab kena hafal bentuk. Ya, hafal bentuk. Bentuk tu bunyi dia ni, bentuk ini bunyinya tu, dia macam-macam. Nampak tak? Jadi itulah tamadun Huanghe. Tamadun Huanghe ya. Okey, setakat ini okey, ada soalan tak nak tanya? Setakat ni ada soalan tak nak tanya? Sebelum kita Ada. okey, Zaid kata tak ada. Tak Okey, ada. bagus. Okey. So boleh kita teruskan? Boleh. Boleh. Boleh okey, boleh baik. Nur Ariana tanya Jap. Dia ada Jap lagi tu. Apa yang Jap tu Nur Ariana? Apa yang Jap? Ada Jap tak? Okey, tak ada. Tak ada, kita sambung ya. Okey. Hari ni ada kuis ke? Mungkin tak. Okey. Bagus soalan Nur Ariana ni. Zaman prasejarah dengan tamadun, mana wujud dulu? Cikgu suka soalan ini. Okey. Sebenarnya, kalau kita nak tahu sebenarnya kan, yang mana wujud dahulu? Sebenarnya, senarai buku teks ini pun, kandungan buku teks pun kita dah tahu. Okey. Kalau kita tengok okey, sekarang ni kita tengok okey. Kita pergi ke muka surat yang terawal sikit Kita tengok muka surat yang terawal okey untuk kandungan. Okey, cikgu tunjukkan kandungan buku teks ini ya. Okey, kita lihat kandungan okey kalau kita lihat mana kandungan dia. Okey. Okey, kamu lihat ni okey, nampak tak? Okey. Kita belajar sejarah, mengenali sejarah bab 1 kan. Bab 2, kita belajar bermula dengan zaman air batu dulu. Dunia ni bermula dengan dunia kita dulu. Yang ini. Kemudian bumi kita ini menjadi zaman air batu, melalui zaman air batu. Selepas zaman air batu, barulah wujudnya zaman prasejarah. Nampak tak? Dia dah susun ikut flow tau. Mula-mula zaman air batu. Kemudian pergi kepada zaman prasejarah. Zaman prasejarah kita tahu kan? Iaitu Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Kemudian zaman logam. Betul? Selepas itu barulah wujudnya tamadun. So dia susun macam tu. Dia memang susun ikut kronologi. Dia susun ikut lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Ya. Bagi tahu, tulis saja, tak payah kau nak sebut cikgu-cikgu. Kau tulis je apa kau nak tulis, nak tanya. Tulis je. Okey. Tetapi kebanyakan aduh ya kau ni. Okey. Kebanyakan tamadun awal dunia ni sebenarnya bermula daripada zaman Neolitik. Okey, kenapa cikgu cakap macam tu? Kamu perasan tak? Zaman prasejarah mula-mula zaman Paleolitik. Kemudian Mesolitik. Kita tahu kan dua zaman ini, zaman Paleolitik, Mesolitik, diorang manusia buat apa? Manusia dia pergi memburu. Betul? Dan hidup berpindah randah. Betul tak? Hidup berpindah randah. Dengar dulu. Hidup berpindah randah. Tetapi apabila zaman Neolitik, mereka telah pandai bercucuk tanam. Kemudian mereka dah pandai menternak binatang. Bila zaman Neolitik, mereka dah pandai menternak binatang, bercucuk tanam pun semua kan. Maka pada waktu itu, perdagangan semua, maka kat sinilah wujudnya, bermulanya tamadun awal. Nampak tak? Logik tak? Tamadun awal kalau kita lihat, tamadun awal bermula di kawasan-kawasan lembah sungai dan mereka bermula dengan pertanian, bercucuk tanam, perdagangan semua. Ini semua kan bermula pada zaman Neolitik. Nampak tak? So sebab itu, zaman Neolitik adalah zaman di mana bermulanya tamadun-tamadun awal dunia. Setiap tamadun dapat bertahan berapa lama? Ada yang mencecah 2000 tahun, ada yang mencecah 3000 tahun,
Ada yang ada yang lama, tapi okey, kita telah mengetahui bahawa tidak ada yang kekal dalam dunia ni. Betul tak? Setuju kan? Tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Jadi paling lama pun kalau tak silap cikgu adalah tamadun Mesopotamia, iaitu mencecah lebih kurang dalam 4,000 tahun lah. Kemudian yang lain-lain tu, dia semakin berkurangan. Ada yang ratus tahun, ada yang 1,000 tahun. Jadi kalau kita lihat di situ, maknanya dia orang punya walaupun lama, tetapi pada akhirnya tamadun-tamadun ini pun akan berakhir dan tamat. Jadi itulah kesimpulannya lah. Okey, baik. Kita lihat berkaitan dengan kesenian dan sastra. Orang dulu-dulu, tamadun awal ni, diorang pandai seni tau dan pandai bersastra. Kalau kita lihat contohnya tamadun Mesopotamia ni, masyarakat pada zaman ini telah mula mengukir pada batu bagi merakamkan peristiwa yang berlaku. Maknanya diorang ukir dekat batu tu untuk cerita apa yang berlaku pada hari tu. Betul, mereka memang kreatif. Nampak ni? Tulisan epik Enuma Elish yang menceritakan kisah Apsu dan Tiamat, iaitu kisah epik orang-orang Babylon. Ni Babylon ya. Diorang tulis cerita-cerita itu dekat batu. Diorang pahat dan cerita dekat batu. Tulisan epik Enuma Elish itu untuk tamadun Mesopotamia. Untuk tamadun Mesir Purba, masyarakat mereka ada kebolehan menghasilkan seni berbentuk lukisan yang terkenal di dunia. Dan lukisan-lukisan ini terdapat pada dinding-dinding bangunan serta kuil. Sebab itu kalau kita tengok, lukisan dinding menunjukkan Raja Mesir telah sedang disapa, maknanya sedang ditegur, sedang berbual oleh dewa wanita. Wow. Nampak tak? Dia ukir ni. Dia ukir bentuk lukisan di dinding-dinding bangunan. Kat mana cikgu? Di dalam piramid ada, di tembok-tembok batu pun ada. Diorang ukir-ukir ni. Hebat diorang ni. Kan? Jadi ini hasil karya diorang. Itu tamadun Mesir Purba. Kemudian untuk tamadun Indus, Ma'ai. Kita lihat masyarakat pada zaman tamadun Indus ni hasilkan kerja-kerja logam. Iaitu tembaga, gangsa, dan mereka pandai buat batu permata. Batu permata. Dalam seni, ahli seni tamadun Indus menghasilkan patung yang diperbuat daripada batu dan juga dibuat daripada logam. Inilah dia. Ada kemahiran membuat patung. Memang betul. Sebab tamadun Indus, kalau kamu baca, sebenarnya tamadun Indus ni lah bermulanya, kita kata tersebarnya, bermulanya bibit-bibit untuk agama Hindu. So wujudnya dewa-dewa dan wujudnya patung-patung pada zaman-zaman inilah. Yes, betul. Okey. Dan kita lihat yang terakhir iaitu tamadun Huang He. Masyarakat tamadun Huang He ni berjaya mencipta puisi yang romantik. Romantik dan lirik dalam pelbagai bentuk tradisi masyarakat. Kemahiran utama masyarakat Huang He ialah penghasilan tembikar. Tembikar tu ya. Dan kalau kita lihat di sini, semasa kerajaan dinasti Shang, masyarakatnya telah menghasilkan hasil cipta yang diperbuat daripada tembaga. Ini kira dibuat daripada tembaga lah ni. Dibuat daripada tembaga. Tapi yang paling penting, Huang He ni, apa dia? Apa benda ni? Ni apa benda ni? Ini sebenarnya kalau kita lihat, dia hanyalah kita katakan sebagai patung. Kepala patung. Kepala patung. Nampak tak? Ada dia punya penyangkut kat atas tu. Ada penyangkut tu, itu kepala, kita kata kepala patung yang diperbuat daripada tembaga. Yes.
Tapi kamu kena ingat bahawa sebenarnya kalau kita lihat tamadun Huang He berjaya mencipta puisi yang romantik. Puisi ni maknanya apa? Kita kata sebagai ayat-ayat yang romantik. Tak payahlah Saif Ali sakit telinga orang lain. Jangan. Pakai phone ni. Okay. Jadi itulah yang berlaku. Mereka pandai buat puisi romantik dan lirik. Maknanya lirik lagu. Mereka pandai menyanyikan lagu. Jadi itulah kelebihan tamadun Huang He. Jadi kalau kita lihat di sini secara umumnya sumbangan tamadun awal ini memperlihatkan apa tahu? Kemampuan manusia meningkatkan kemajuan dalam kehidupan. Maknanya manusia ni sebenarnya dunia ni manusia ni yang hebat berbanding dengan binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, ataupun even berbanding dengan malaikat. Kalau kita lihat berbanding dengan malaikat sendiri pun sebenarnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan ataupun ciptaan Allah yang paling hebat. Sebab manusia boleh mengubah dunia mengikut kehendak manusia itu sendiri. Nampak tak? Dan ini terbukti dalam tamadun-tamadun awal dunia. Dengan perkembangan pembentukan bandar dan negara kota, kemudian membawa kepada kemajuan sistem pemerintahan, ekonomi, dan perkembangan tamadun awal ini mempengaruhi kehidupan manusia sehingga hari ini. Maknanya daripada zaman dulu, bila orang tamadun awal ni dia buat pertanian, sampai sekarang kita buat pertanian lagi. Kalau zaman dulu buat perdagangan, sampai sekarang kita buat perdagangan lagi. Maknanya orang sekarang masih terpengaruh dengan kehidupan zaman dahulu, kegiatan-kegiatan ekonomi zaman dahulu. Maknanya apa? Maknanya manusia ni memang hebat. Okey. So dengan itu kalau kita lihat kesimpulannya, hari ini kita dapat dalam bab 5 ni kita dapat mengetahui lokasi dan perkembangan tamadun awal. Kita dapat bandingkan sumbangan tamadun awal dan sumbangan kepada kehidupan masyarakat hari ini. Jadi kita dapat lihat inilah contoh. Kalau kita lihat di sini, ada gambar zigurat. Kamu nampak ni zigurat ni? Zigurat ni adalah rumah ibadat, tempat ibadat bagi tamadun Mesopotamia. Manakala piramid adalah binaan yang dibuat pada tamadun Mesir purba. Ini ukiran gelas dan juga ini perkuburan, kubur-kubur diraja ditanam sekali dengan peralatan-peralatan. Jadi itulah yang berlaku dalam bab 5. Jadi kesimpulannya, kita telah mempelajari bab 5 ini, maka dengan itu kita telah tamat bab 5 tingkatan 1. So, ada sebarang soalan nak tanya, silakan untuk bertanya. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Ya, Adam. Ya, Adam. Ya, ada soalan lain nak tanya? Tamadun Huang He selalu buat. Okey, bagus Adam Haris tanya. Tamadun Huang He selalu buat perdagangan siapa? Sebenarnya tamadun Huang He ni, kalau kamu lihat tamadun Huang He ni besar. Memang besar. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka berdagang dengan siapa ya? Kebiasaannya mereka berdagang di antara mereka, seperti mereka daripada Bandar Anyang, mereka berdagang dengan Luoyang, Zhengzhou ataupun Yangzhou. Mereka berdagang antara satu sama lain. Mereka berdagang antara satu sama lain, tapi masih lagi dalam kawasan tamadun Huang He. Tapi mereka tak berdagang dengan Mesopotamia, mereka tak berdagang dengan Indus, mereka tak berdagang dengan Mesir purba. Mereka berdagang sesama mereka. Sesama mereka. So, itu telah menjawab soalan Adam Haris. Okey tak Adam?
Ya, bagus soalan Adam tu. Okey. Baik, ya, ada soalan lain nak tanya? Silakan. Tak ada lain? Orang lain ada? No, tak ada. Tak ada Okey. Okey, kalau tak ada, okey. Kalau tak ada, kita akan buat satu lagi sesi, okey, iaitu